Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Seri Pahang, yang mana Sabah menang 4-0 hasil jaringan dari Darren Lock 2, satu dari Rahman Machado dan satu dari Stuart Wilkin. Kalau kita lihat dalam perlawanan ini, Seri Pahang lebih kepada bermain bertahan dan juga cuba untuk bermain dengan long ball. Mereka tidak bermain seperti mana mereka bermain dengan open sewaktu menentang Selangor. Bahkan kalau kita lihat di bahagian tengah, memang pasukan Sabah telah mendominasi bahagian tengah dengan sangat baiklah, dan kita boleh katakan memang Sabah semalam beraksi dengan sangat cemerlang dan mereka berjaya memanfaatkan situasi counter attack atau serangan balas untuk menjaringkan 3 gol dari 4 gol tersebut adalah di mana situasi counter attack yang berjaya untuk dilaksanakan oleh pasukan Sabah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Sabah? Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Sabah ni adalah bagaimana bahagian tengah mereka bergerak ataupun movement di bahagian tengah mereka telah menyebabkan mereka punya struktur untuk bertahan dan juga untuk menyerang memang sangat efektif. Kalau kita lihat, pasukan Sabah sebenarnya bermain dalam sistem double pivot, iaitu mereka meletakkan Irfan Fazail dan juga Pak Tesu di bahagian tengah sebagai double pivot. Cumanya kedua-dua player ni memainkan peranan yang lebih penting dalam menstabilkan bahagian tengah, yang mana kalau kita lihat untuk Pak Tesu, beliau lebih bertindak untuk melakukan kerja ataupun untuk melakukan defensive duty dalam memastikan yang beliau mampu untuk memberi protection kepada back four pasukan Sabah. Dan dalam pada masa yang sama, ketika Pak Tesu melakukan protection ataupun melakukan defensive duty, dia akan drop lebih deeper untuk stay di kawasan Sabah sendiri dan telah memberikan kebebasan kepada Irfan Fazail untuk naik lebih tinggi bagi membantu Stuart Wilkin yang bertindak sebagai pemain yang melakukan link up di bahagian tengah lah. Kalau kita tengok peranan yang dimainkan oleh Pak Tesu dan juga Irfan Fazail, kedua-dua player ni saling melengkapi antara satu sama lain, yang mana ketika Pak Tesu berada di bawah, Irfan Fazail akan move lebih forward lebih tinggi, dan kalau Pak Tesu yang naik untuk membantu bahagian hadapan, maka Irfan Fazail yang akan drop lebih deeper untuk melakukan defensive duty. Jadi kedua-dua player ni saling melengkapi dan juga bermain dalam sistem double pivot yang mempunyai chemistry yang sama dan juga memahami antara satu sama lain untuk melakukan kerja menyerang dan juga untuk melakukan kerja bertahan. Jadi kedua-dua player ni memang dah baguslah di bahagian tengah, dan ditambah pula dengan peranan yang dimainkan oleh Stuart Wilkin, yang mana kalau kita lihat untuk peranan Stuart Wilkin pada perlawanan ni, beliau boleh dikatakan agak bebas untuk bergerak di bahagian center, di bahagian half space kanan dan juga half space kiri, yang mana lebih kepada free roll untuk bergerak lebih di bahagian sayap ataupun bahagian tengah. Jadi peranan yang dimainkan oleh Stuart Wilkin adalah lebih kepada untuk menjadi connector ataupun link up player kepada setiap pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Sabah di sudut di dalam padang, sama ada di sudut kanan, sudut tengah ataupun di sudut kiri. Jadi dengan adanya Stuart Wilkin yang sentiasa untuk bergerak dan juga untuk lebih bebas, maka dia boleh untuk sambung antara bahagian tengah ke bahagian hadapan, bahagian kiri ke bahagian tengah dan juga ke hadapan, ataupun menjambung bahagian kanan ke bahagian tengah dan sebagainya. Jadi benda ni memang sangat efektif dalam gameplay yang ditunjukkan oleh Stuart Wilkin untuk lebih bertindak sebagai perancang dan juga penggerak untuk bahagian tengah pasukan Sabah ketika mereka menyerang, dan perkara itulah yang membolehkan pasukan Sabah mendominasi bahagian tengah dengan sangat baik. Dan yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Sabah, kenapa mereka terlalu dominate di bahagian tengah dan kenapa mereka sangat efektif di bahagian tengah? Ini adalah kerana kalau kita lihat di sisi kanan, iaitu peranan yang dimainkan oleh Ko dan juga dimainkan oleh Sadi Ramdhani. Kedua-dua player di bahagian kanan ni memang sangat efektif dalam pergerakan dan juga combination play yang dilakukan oleh mereka berdua. Cumanya yang menarik tentang kedua-dua player ni adalah bagaimana Sadi Ramdhani diguna pakai di kawasan final third, iaitu Sadi Ramdhani akan lebih suka untuk inverted masuk ke half space bagi ada bantuan kepada Rahman Machado ataupun untuk membantu Stuart Wilkin di bahagian tengah. So Sadi Ramdhani lah yang diguna pakai untuk menggerakkan serangan
dengan lebih kepada bahagian tengah. So Sadil Ramdhani akan lebih suka untuk masuk ke half space ataupun central untuk mendapatkan bola dan membantu pergerakan bola di bahagian tengah. Manakala Ko dia akan lebih untuk cover up tempat Sadil di bahagian wide area. So bermaksud Ko akan naik lebih tinggi untuk hold the touchline di bahagian kanan untuk memastikan yang di bahagian kanan sentiasa ada orang untuk bagi pasukan Sabah melakukan open ataupun membuka game kepada bahagian kanan. Jadi kita boleh nampak apabila Ko dah naik lagi tinggi, Sadil masuk lebih ke bahagian tengah, maka Ko akan stay di bahagian yang lebih tinggi di kawasan lawan dan dia akan receive the ball dan Ko lah yang akan cross masuk ke dalam bagi mencari Ramon Machado ataupun bagi mencari Darren Lock. Jadi pergerakan di bahagian kanan ni dia sering-sering bertukar. Ada kalanya Sadil akan bertindak lebih ofensif untuk cover wide area ataupun Sadil akan masuk lebih kepada inverted. Tapi mostly pergerakan Sadil adalah tertumpu di kawasan half space ataupun di kawasan tengah dan Ko lebih cover up tempat Sadil yang meninggalkan kawasan wide area untuk hold kawasan tersebut bagi membolehkan pasukan Sabah melakukan switch play ataupun melakukan crossing daripada Ko, yang mana daripada segi crossing ability memang Ko adalah player yang lebih bagus daripada Sadil Ramdhani. Cumanya daripada segi in term of attacking, apabila mereka attack di kawasan tengah dan juga di final third, Sadil Ramdhani adalah key player untuk pasukan Sabah melakukan penetration passing, penetration run dan sebagainya. So itu adalah perkara yang kedua yang saya suka tentang pasukan Sabah. Yang ketiga, kalau kita lihat tentang kedudukan pasukan Sabah ni, kalau kita lihat ketika position ataupun ketika mereka memegang bola, iaitu mereka dalam fasa menyerang, transisi menyerang. Jadi kita boleh nampak yang sebenarnya Sabah bermain dengan dua striker, iaitu Ramon Machado dan juga Darren Lock, yang mana kedua-dua player ni akan membentuk combination play yang bagus di final third dan kedua-dua player ni mempunyai corak permainan yang boleh dikatakan keserasian di antara mereka berdua memang sangat marvelous, memang sangat TikTok. Yang mana untuk dua gol awal, gol pertama yang dijaringkan oleh Darren Lock adalah hasil assist daripada Ramon Machado sendiri dan gol kedua adalah gol yang dijaringkan oleh Ramon Machado. Jadi apa yang boleh kita simpulkan di sini adalah yang pertama, apabila dalam transisi menyerang, maka Sabah akan membentuk lebih kepada formation dengan penggunaan dua striker, iaitu Darren Lock dan juga Ramon Machado, yang mana kedua-dua player ni akan combine untuk melengkapi antara satu sama lain. Jadi apabila Darren Lock dah ada di hadapan dan Ramon yang pegang bola, maka Darren Lock akan cuba untuk cari space bagi Ramon boleh mencari ruang dan juga melakukan passing kepada Darren Lock. Jadi benda itulah yang berlaku, dan sekiranya Darren Lock drop untuk melakukan defensive duty, maka Ramon je yang akan stay dekat atas. So Ramon lah yang akan dijadikan top striker, dan kita boleh tengoklah gol yang kedua bagaimana situasi counter attack. Ramon stay di atas tetapi Darren Lock turun bagi melakukan defensive duty dan Sadil melakukan counter attack dengan Ramon menjaringkan gol yang kedua. Jadi kita boleh kata typical untuk gameplay kedua striker pasukan Sabah ni. Untuk Ramon, dia adalah untuk menjaringkan gol, dan dalam pada masa yang sama dalam transisi ketika menyerang, dia akan lebih untuk create space dan juga membentuk combination play bersama dengan Darren Lock. Cumanya ketika pasukan Sabah kena attack ataupun bertahan, Ramon dia akan stay dekat atas dan perubahan berlaku kepada Darren Lock, yang mana ketika Sabah tidak memegang bola, maka Darren Lock akan drop lebih deeper di kawasan kiri untuk bertindak sebagai winger kiri bagi membantu Daniel Ting dalam melakukan defensive duty dan melakukan track back. So Darren Lock diguna pakai dalam in position ketika Sabah pegang bola adalah untuk bantu Ramon, dan ketika pasukan Sabah tidak memegang bola ataupun out of position, maka Darren Lock diguna pakai untuk membantu bahagian pertahanan dalam melakukan defensive duty. Jadi benda tu yang menarik tentang corak permainan pasukan Sabah ketika menyerang dan juga ketika mereka bertahan, tentang penggunaan dua striker mereka, iaitu Darren Lock dan juga Ramon Machado. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita boleh cerita tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni, mereka banyak melakukan build up play daripada bahagian bawah dengan penggunaan daripada Gabriel Perez dan juga Dominic Tan, dan mereka sebenarnya bermain dengan dua offensive fullback, iaitu bahagian kiri Daniel Ting dan juga Ko di bahagian kanan, yang mana kedua-dua player ni akan naik lebih atas dan mereka akan tinggalkan Gabriel Perez dan juga Dominic Tan di bahagian bawah, kerana mereka dah ada support yang saya cakap
cakap pada awal tadi, iaitu Pak Tesu, yang mana Pak Tesu dan juga Irfan Fazail yang bermain sebagai double pivot, mereka dah boleh cover up untuk memastikan yang bahagian backline pasukan Sabah ni sekiranya di counter ataupun dimain dengan long ball, mereka dah boleh cover up ataupun recovery balik mereka punya counter attack untuk mematahkan counter attack yang dilakukan oleh pasukan Pahang lah pada perlawanan semalam. So bahagian bawah mereka dalam fasa build up tak ada masalah. Gabriel Perez dan juga Dominic Tan, kedua-dua player bagus dengan bola di kaki, mereka buat ada vision dan juga passing range yang bagus, and so bila kena counter mereka dah ada satu lapis di hadapan, iaitu Pak Tesu atau Irfan Fazail yang akan bagi protection dulu, sementara tunggu orang kata apa, Danny Ting dan juga Ko turun bagi membentuk balik back four mereka. Jadi secara overall memang Sabah semalam bermain dengan sangat bagus, dominate tengah, bahagian wide area mereka dominate, Sadir sebagai key player, Rahman Machado and dia punya pressing rate bagus, and bagaimana dia pressing goalkeeper sampai goalkeeper hampir buat mistake dan sebagainya. So that is Sabah. So memang mereka deserve untuk 4-0, dan yang paling penting Sabah ni bagus daripada segi transisi ketika mereka bertahan ke menyerang, yang mana daripada 4 gol, 3 gol daripadanya adalah daripada segi counter attack. So benda tu sangat-sangat efektif lah untuk pasukan Sabah. Dan untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan, sebenarnya mereka bermain di bawah below par. Saya expect satu corak permainan yang sama seperti mana mereka menentang Selangor, tetapi key player seperti Aguero, Azam Aziz tak diturunkan dan pada sebagai first 11. So benda tu agak mengecewakan. Dan kalau kita lihat untuk pasukan Seri Pahang game ni, mereka terlalu bermain dengan keadaan defense line yang rendah ataupun low block. Mereka biar pasukan Sabah attack, mereka turun dan mereka buat mistake. Dan mistake yang paling ketara untuk pasukan Seri Pahang adalah daripada segi situasi set pieces, yang mana ketika situasi set pieces mereka drop ataupun mereka naikkan hampir keseluruhan player mereka ke dalam di box pasukan Sabah dan mereka longgokkan player mereka di kawasan Sabah. Jadi apa berlakunya counter attack ataupun pasukan Sabah berjaya untuk intercept ataupun blocking set pieces yang mereka dapat, sama ada corner ataupun free kick, kita boleh nampak transisi counter attack yang dilakukan oleh pasukan Sabah menjadikan situasi yang boleh dikatakan di belakang pemain Seri Pahang sebenarnya tidak ada siapa untuk cover up pemain hadapan pasukan Sabah. Jadi transisi pasukan Seri Pahang ni daripada menyerang ke bertahan dalam situasi set pieces memang boleh dipertikaikan. Mereka punya defense department di belakang tak ada siapa. Contoh kita ambil gol dari Stuart Wilkin, mau kena counter macam tu, ada Azrif bagi long ball, Azrif tanduk, bola tak sampai, Stuart Wilkin intercept bola tu dan buat lock shot saja. Benda tu memang nampak ketara. Gol Rahman Machado memang nampak ketara. Gol daripada Darren Lock, yang gol yang kedua daripada Darren Lock, yang kita boleh nampak dia buat gol daripada lock kotak penalti yang counter attack berasal dia pun, kita boleh nampak yang defense pasukan Sabah, defense pasukan Seri Pahang mempunyai masalah dalam bertahan ketika mereka kena counter. So memang nampak jelas lah game ni midfield tak jaga, defense tak jaga, mereka punya build up play tak menjadi, lebih kepada long ball direct, Kepoh tak dapat banyak bola. And benda ni memang kita boleh mempertikaikan kenapa tak bermain seperti Selangor hari tu, dan gameplay Seri Pahang jadi macam haru, jadi kacau bilau semalam. So memang mereka deserve lah kena 4-0. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.